أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton, pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi siri yang kedua, tafsir Al-Quran Suratul Kahfi, bermula pada ayat yang ke-7. Seperti yang telah kita sedia maklumi bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Quran ini sebagai pedoman dan panduan hidup kepada kita sekalian, supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa, hudal lil muttaqin, menjadi hamba Allah yang mendapat petunjuk. Al-Quran menyuluh kehidupan manusia sehingga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita diminta oleh Allah supaya kita baca Suratul Kahfi pada setiap hari Jumaat, supaya hati kita diterangi, disuluh jalan kehidupan kita dengan jalan hidayah ini hingga kepada Jumaat yang akan datang. Baik sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, pada siri pertama kemarin kita telah baca berkenaan dengan Al-Quran dan juga pendirian akidah salah, pegangan agama yang salah di kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada di kalangan orang kafir ini mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Hari ini kita sambung lagi sahabatku yang dikasihi sekalian, bermula ayat yang ke-7 Suratul Kahfi. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik amal ibadahnya. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Baik sahabatku yang dikasihi sekalian, selepas daripada Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita semua bahawa dunia ini satu negeri yang akan fana, akan musnah, zailah dan juga akan hilang. Allah sebut pada kita semua bahawa kehidupan kita di alam dunia ini kita tidak lama. Dunia ini sifatnya fana, sifat dia akan hancur. Akan ada tempohnya kehidupan kita di alam dunia ini. Dan kita pun yakin bahawa sama ada dunia meninggalkan kita ataupun kita meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita semua pada ayat ini bahawa dunia ini adalah tempat ujian. Tempat ujian, bukannya tempat untuk kita tinggal buat selama-lamanya. Qauluhu ta'ala inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala jadikan ma'alal ardi, segala benda yang ada di atas permukaan bumi ini, daripada segala perhiasan di dunia, zakharifid dunia, sama ada insan, dia seorang manusia, wa hayawan, ataupun dia ni haiwan,
wa nabat ataupun namanya tumbuh-tumbuhan, wa ma'adin ataupun namanya gali-galian, biji emas, perak, wa manazil, rumah, istana, banglo, wa mabahish, wa mafatin, dan semua benda yang ada ini adalah zinatun zailah. Ianya satu perhiasan yang bersifat akan hilang. Sama ada untuk kita atau untuk semua ahli-ahli dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini pasal apa? Supaya kita bergaul dengan dunia ini muamalatal mukhtabarin, pergaulan dalam bentuk satu ujian. Bahawa kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala yang ada di atas dunia ini tujuannya linabluwahum. Allah Subhanahu wa taala nak menguji kita. Jadi kita kena hidup atas dunia ni tuan-tuan sebagai satu pergaulan dalam bentuk ujian. Sama ada kita terima nikmat, ianya suatu ujian. Sama ada kita terima musibah, ianya satu ujian. Bagi orang yang beriman, kita orang Islam ni tuan-tuan semua, walau apa pun semuanya adalah ujian. Semuanya baik untuk kita semua. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Nabi kata pelik sungguh urusan hidup orang mukmin, orang Islam ni. Pasal apa? Semua urusan hidup dia ni baik belaka. Kalaulah dia mendapat nikmat, dia syukur pada Allah, boleh pahala. Kalaulah dia mendapat dosa, mendapat ujian, dia sabar, maka dia mendapat pahala. Dapat nikmat, dia syukur, dia boleh pahala. Dapat ujian, dia sabar, dia akan mendapat pahala. Jadi kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala jadikan segala perhiasan hidup di dunia ini linabluwahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak uji kita. Allah nak tahu di kalangan kita ni siapa diakah yang elok amalannya, yang molek amalannya berbanding dengan orang-orang yang jahat amalannya. Orang yang elok amalannya ini Allah Ta'ala balas dengan cara elok. Orang yang jahat amalannya Allah Ta'ala balas dengan cara yang jahat. Antara contoh husnul amal, amalan yang baik ialah az-zuhdu fid dunya wa tarkul ightirari biha. Kita tidak dikuasai oleh kehidupan kita di dunia dan kita tidak tertipu dengan segala kehidupan di dunia. Bahkan kita menjadikan dunia ini sebagai satu wasilah. Wasilah artinya satu jalan, wajisran satu jambatan lil akhirah untuk kehidupan kita di hari akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Nabi kita bersabda, Nabi kata, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Bahawasanya dunia ini satu kemanisan, benda yang bersifat manis. Bila manis semua orang suka. Wa khadiratun, dan juga khadirah artinya benda hijau subur. Bila benda hijau subur semua orang suka. Apabila benda ni manis semua makhluk suka. Jadi tuan-tuan, dunia ni tempat orang suka semuanya. Allah Subhanahu wa taala lantik kita duduk di sini untuk kita menjaga dia. Jadi tengoklah, kamu tengok sendiri, fayanzuru kaifa ta'malu, bagaimana kamu nak buat dengan dunia ini. Jadi kita tahu dah dunia ni tempat ujian dan sebagainya. Kita kena fikirkanlah kehidupan dunia supaya dunia kita ada ini tidak boleh merosakkan kehidupan kita buat menuju negeri akhirat kekal abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini sebab wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita bahawa kami jadikan bumi ini, bumi dan nasirul ard, bumi dan segala apa yang ada di atas bumi ini selepas ianya satu perhiasan, satu pemandangan cukup lawa menghibur ke hati semua manusia ini.
kesudahan bumi ini kepada sa'idan juruzan, kepada bumi yang tandus, yakni kepada kehidupan yang musnah dan kehidupan yang akan hilang. Kawan-kawan dikasih sekalian, Allah Ta'ala sebut perkataan sa'idan juruza, yakni seperti bumi yang putih yang tidak ada apa-apa tanaman dan tidak ada apa-apa manfaat daripadanya selepas daripada dia ni bumi yang hijau, bumi yang subur. Jadi kehidupan di dunia, di bumi yang subur, hijau, kita ni suka-suka atas dunia, tengok pandangan comel, menikmati segala-galanya, tapi akhir kesudahannya ialah sa'idan juruza. Seperti mana pohon kayu begitu, maka demikianlah kita pun begitu. Kita juga, hidup kita ada muda kita, ada masa gagah kita, ada masa perkasa kita. Tapi lepas daripada ni kita akan hidup pula sebagai orang tua. Lepas kita tua, kita akan pergi kepada alam baqa yang kita tidak akan kembali lagi. Ingat baik-baik, dunia ada kesudahan penghujungnya. Kehidupan kita juga kawan-kawan sekalian ada kesudahannya, ada penghujungnya yang kita semua akan pergi menuju ke sana. Jadi ayat ini kawan-kawan sekalian memberi satu motivasi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nak hiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini supaya tidak duka cita. Kenapa? Kerana tak payah berduka cita, kerana kami akan menghancurkan puak-puak yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dan mereka tak boleh buat apa-apa, dan kesudahan kita antara kita orang beriman dengan puak-puak kafir ini, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, jangan tertipu dengan keadaan kita di dunia. Bahkan kita bergaul dengan dunia sebagai satu pergaulan orang-orang yang mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kesudahan kita adalah semuanya sama. Tapi menentukan bahagia ataupun tidak adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada hati surah Al-Kahfi ini, iaitu cerita Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, Allah menamakan surah ini nama Suratul Kahfi sebab Allah menceritakan satu peristiwa yang ajaib berlaku di zaman dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab kenapa turunnya Suratul Kahfi ini, bolehlah kita melihat kepada satu kisah. Berkendak disebutkan oleh penulis sejarahnya Zakaria Muhammad bin Ishaq sebab turunnya kisah ini. Ada seorang kafir, tuan-tuan semua, zaman Nabi dulu, satu orang nama dia An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith ini, dia di antara kepala pengak kepada puak-puak kafir Quraisy. Dan dia ni menyakiti Rasulullah. Dia sangat kuat wak kena ke Nabi, setia kini dan selama-lamanya wak kena kepada Nabi dan kepada perjuangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar. Dia belajar ilmu-ilmu yang lain supaya dia boleh berlawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi kita ni tuan-tuan, iza jalasa majlisan zakara fihi Allah. Bila Nabi kita duduk dalam satu kumpulan manusia, dia sebut padanya akan nama Allah. Dan Nabi sebut juga cerita-cerita yang berlaku kepada umat-umat terdahulu supaya kita mengambil pelajaran. Jadi bila Nabi kita bangun tinggalkan majlis ni, tempat berkumpul dengan sahabat-sahabat dan sebagainya ni, marilah pula An-Nadhr bin Al-Harith duduk di sini, kata gotu, kata gani, tak puas hati. Mana Nabi kita buat kerja agama, situlah kakak An-Nadhr bin Al-Harith ni tuan-tuan, dia pergi setianya dia ni lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu hari An-Nadhr bin Al-Harith dia kata, ana wallahi ya ma'syara Quraisyin ahsanu hadithan minhu. Dia kata, wahai puak-puak Quraisy semua, aku dengan Muhammad, dia kata kalau bab cerita aku lebih hebat daripada cerita Muhammad.
Baik, aku nak cerita kamu cerita sikit-sikit. Dia pun ayatlah cerita Raja Farsinya lagu ni, cerita Rustamnya lagu ni, macam-macam lah cerita yang dia belajar tentang hikayat Raja Farsi bernama Rustam dan juga hikayat Isfandiar. Dia belajarlah. Kemudian duk kacak-kacak ni tuan-tuan semua, puak kafir Quraisy pun royak kepada An-Nadhr bin Al-Harith. Wahai An-Nadhr bin Al-Harith, aku akan mugi jumpa, mugi bersama dengan Utbah bin Abi Mu'id kepada ulama-ulama Yahudi di Madinah. Dia mu tanya cerita ni, lagu mana ni? Wa qalu lahuma, puak-puak ni kata kepada An-Nadhr bin Al-Harith dengan Utbah bin Abi Mu'id, dia kata, mugi jumpa tu Ali di Madinah tu, mu tanya orang Yahudi Madinah tu, tanya Muhammad dan sifat-sifat Muhammad ni lagu mana. Dia merajaklah cerita ke dia. Sebab dia ni adalah orang yang beriman dengan kitab terdahulu kala. Jadi mestilah dia ada ilmu yang banyak berkaitan dengan nabi-nabi terdahulu. Maka dua orang ni tuan-tuan, gilah jumpa dengan puak-puak tu Ali di Madinah di kalangan puak-puak Yahudi. Tanya Muhammad, dia tanya cerita-cerita berkaitan dengan Muhammad dalam kitab-kitab orang Yahudi dahulu kala. Faqala ahbarul Yahud, maka berkatalah puak-puak tu Ali Yahudi ini. Orang alim Yahudi ni kata gini, mu nak tahu Muhammad ni nabi ke tidak, mu tanya dia tiga perkara. Mu tanya yang pertama tentang satu, ada golongan pemuda zaman dulu, dia ni gimana keadaan dia. Ada golongan pemuda zaman dahulu kala yang ada cerita tu, dia kata mu tanya dia lagu mana. Sebab mereka ni, perkataan mereka, peristiwa mereka ni pelik sungguh, dia kata. Ni saya cerita, mu tanya dia, tahu ke tak cerita tu. Yang kedua, mu tanya dia cerita satu orang laki-laki yang telah pusing dunia ni, kerajaan dia begitu besar, sampai kepada timur dan barat. Mana khabar dia. Yang ketiga, mu tanya Muhammad tentang ruh. Apakah dia ruh itu? Kalaulah Muhammad boleh jawab tiga soalan ini, fahuwa nabiyun, maka dia seorang nabi. Wa illa fahuwa mutaqawwilun, kalau tidak Muhammad ni seorang yang mengarut. Jadi baliklah An-Nadhr bin Al-Harith dengan Utbah bin Abi Mu'id balik mari Mekah. Bila balik mari Mekah, dia poyak pada orang Mekah. Hari ni kita boleh ayat kamu cerita, kita boleh mapu Muhammad ni. Betul aku kau, betul Muhammad. Dia pun ayatlah. Lalu kita temu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, Nabi kita pun jawab, aku akan jawab kepada kamu jawapan ni, soalanmu ni aku jawab esok. Nabi tak kata insya-Allah. Nabi tak kata insya-Allah, Nabi kata esok aku jawab. Nabi tersebut pun insya-Allah. Maka tuan-tuan semua, puak ni pun baliklah. Duduk sampai esok, Nabi tak boleh jawab cerita ni. Tunggu wahyu selama 15 malam. 15 malam. Sehingga puak-puak Mekah ni keluh kesah belaka. Muhammad janji esok. Ni siapa bermalam-malam ni tak boleh royak lagi. Siapa susah hati dah puak-puak Mekah ni. Kemudian marilah Jibril alaihi salam dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wak turun mari surah Al-Kahfi. Wak mari turun surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ni tuan-tuan menjawab dua soalan, iaitu cerita Ashabul Kahfi dan juga cerita Zulqarnain di akhir surah Al-Kahfi. Adapun surah cerita berkenaan dengan ruh disebutkan juga pada surah Al-Isra dalam ayat sebelum daripada ni. Dan juga tuan-tuan sekalian, ketiga-tiga soalan ini dapat dijawab oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu tuan-tuan semua, hak kafir ini tetaplah kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah Al-Kahfi ini, cerita Ashabul Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka bahawa Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi dan juga Ar-Raqim
Itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Yakni, adakah kamu rasa kagum dengan cerita Al-Kahfi ini sahaja? Mu tanya, Tuhan tanya, adakah cerita Kahfi saja mengagumkan kamu? Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Bukan itu sahaja cerita dia. Semua ayat-ayat kami ni perkara yang mengagumkan belaka. Bukan hanya setakat cerita Ashabul Kahfi dengan hidup dia selama tempoh yang panjang. Perkara yang pelik di alam dunia. Benda ni tidak pelik. Sesungguhnya, kata Allah Ta'ala, aku buat langit, aku buat bumi. Segala perhiasan-perhiasan yang ada di atas muka bumi ini adalah lebih pelik dan lebih aneh daripada cerita Ashabul Kahfi. Sebagaimana aku ini Allah yang berkuasa menghiaskan bumi menjadi bumi yang begitu lawa, dengan segala tanahnya, dengan segala bunganya, dengan segala langitnya, dengan segala buminya. Aku berkuasa di atas segala-galanya. Maka aku juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa ke atas Ashabul Kahfi dan juga Ar-Raqim yang disebutkan di sini. Baik. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqib. Adakah kamu kira penghuni gua itu dan juga Ar-Raqim? Ar-Raqim ialah ada ulama kata satu papan yang ditulis padanya contoh nama anjing mereka, ataupun satu nama binaan mereka, ataupun nama wadi mereka, tempat mereka tinggal dan sebagainya. Kalau kita gak papai kenyataan lah, begitulah lebih kurangnya. Ini satu ayat daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan duk menyangka bahawa ayat-ayat kebesaran Allah Ta'ala ni tuan-tuan semua kecil dah. Jadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah satu perkara yang besar. Tuan-tuan buka Al-Quran, jumpa perkataan ayat. Ayat artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatkanlah peristiwa tak kala serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Idh awal fityatu ilal kahfi. Ketika mana pemuda, fityah ni artinya orang-orang muda, ya. Ketika mana adanya orang-orang muda. Pemuda-pemuda ini yang telah lari bawa agama mereka pergi ke gua supaya selamatnya agama mereka yang dipegang oleh mereka ini. Ada satu riwayat sebut begini kawan-kawan. Satu hari raja raja yang zalim. Nama raja ni Raja Daqyanus. Daqaf ya alif nun waw sin. Raja Daqyanus. Apakala Raja Daqyanus ni buat satu majlis penyembahan di padang yang besar, buat satu majlis di padang yang besar, maka semua orang ni sujud kepada berhala-berhala mereka. Bahkan ada sujud kepada Raja Daqyanus. Tapi ada beberapa orang pemuda yang tidak sujud. Mereka mengatakan bahawa yang disembah itu bukannya Tuhan. Mereka ni bukannya kenal mengenali di antara satu sama lain. Dia tak kenal Tuhan-Tuhan semua. Tapi timbul kesedaran di hati mereka bahawa ini bukannya adalah di kalangan Tuhan. Jadi mereka ni tak sujudlah. Bila tak sujud ni mereka sudah dipandang lain oleh pihak yang menyembah pada masa itu. Maka tuan-tuan mereka takut. Mereka melarikan diri mereka. Pergi mana lari? Pakak-pakak lari belakang, pergi jumpa di satu tempat nama dia di gua. Kahfun ini artinya gua. Jadi puak-puak ni, pemuda-pemuda ini nak selamatkan iman mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka buat? Mereka lari membawa iman mereka, lari bawa agama mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Lari gimana? Lari duduk dalam gua supaya mereka selamat. Duduknya pemuda-pemuda ini dalam gua ni
Duduk dalam gua ni tuan-tuan semata-mata nak royaknya nak selamatkan iman. Nak selamatkan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbang-bimbang takut mereka ditimpa oleh ujian, oleh fitnah dan sebagainya. Macam Rasulullah kan duduk di Mekah, tengok para sahabat begitu hebat, dikecam, diazab dan sebagainya, maka Nabi suruh para sahabat tu pergi ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah berlaku 2 kali. Mari pula tuan-tuan semua hijrah pergi ke Madinah. Pasal apa ni? Farran bidinihi. Bawa agama yang dibawa oleh Nabi. Demikian juga dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah meninggalkan agama mereka, meninggalkan bumi mereka, meninggalkan ahli keluarga mereka, meninggalkan anak-anak mereka, kaum kerabat mereka, saudara mara mereka. Satu saja harapan dia. Apa dia buat gini belaka? Supaya selamatnya agama mereka, supaya berjayanya kehidupan mereka daripada fitnah puak-puak yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita faham daripada sini bahawa kalaulah kita hidup di suatu tempat yang iman kita terancam, kita boleh pindah ke tempat yang lain. Carilah tempat-tempat yang lain untuk kita selamatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam suasana maksiat, tubiklah. Nak jadi orang juruh kena tinggal. Kapur kita ni tuan-tuan memang jahat, surah tak hidup, masjid tak hidup, gapo tak hidup, orang pelagar ayah banyak, orang judi banyak. Tak cakap berdakwah dah, puak-puak ni tak berubah. Kita undur. Kita undur cari penginapan. Yang kedua, kalau kita boleh sabar, hak tu lebih baik. Sebab Rasulullah bersabda dalam satu hadis, Nabi kata, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum afdalu minal mu'mini alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adhahum. Nabi kita kata, dalam hadis Nabi kata, orang yang beriman pada Allah, ia bergaul dengan manusia. Kita orang beriman, kita bergaul dengan manusia. Kita sabar di atas kejahatan manusia. Afdalu minal mu'minin ladzi la yukhalituhum. Orang ni lebih baik daripada orang yang beriman tapi hidup seorang, tidak bergaul dengan orang lain dan tidak sabar di atas ujian-ujian yang menimpa mereka. Jadi kalau kita bergaul dengan orang, memanglah tuan-tuan semua, bila kita bergaul dengan orang, kita berjumpa dengan ujian. Bila jumpa dengan ujian, kita kena sabar. Bila kita sabar, kita boleh pahala. Maknanya kita naklah kehidupan kita ni, kita sabar, kita boleh pahala. Pasal dia dah kita nak pahala, kena susah hidup atas dunia. Kita duduk suasana fahsyak dan mungkar, kita boleh sabar suasana lagi ni. Kita boleh baki pula orang, boleh berdakwah pula orang. Ini lebih baik bagi kita. Jadi qauluhu ta'ala, iz awal fityatu ilal kahfi. Bila mereka duduk dalam gua ni tuan-tuan semua, apa mereka buat? Faqalu, lalu mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ini rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala ketika dia masuk dalam gua, dia selamat lari daripada pemimpin dia hak zalim. Apa mereka buat tuan-tuan semua? Berdoa pada Allah. Kita ni pun serupalah. Hidup kita ni kan, lepas usaha kita buat ada, lepas ikhtiar kita buat ada. Apa benda kita perlu buat tuan-tuan semua? Kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doalah ke Tuhan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita semua. Lepas kita tubik pada keadaan ni, kita berdoa ke Tuhan banyak. Usaha-usaha dah supaya kita learn ni dah. Kita jaga belakang dah. Penjarakan sosial kita jaga. Tangan kita pula cuci sama. Macam-macam kita jaga. Apa lagi tinggal tuan-tuan? Doa pada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami ya Allah daripada penyakit-penyakit kustanya, penyakit sopoknya, penyakit balanya, dan penyakit-penyakit gilanya, penyakit-penyakit kronik yang lain. Kita berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ni tuan-tuan,
hidup dia ni dengan doa semua. Tu kita kena ingat. Hidup kita ni tuan-tuan semua dengan doa semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah selesai usaha ikhtiar kita, kita kena berdoa. Rabbana, apa doa mereka? Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina, berilah kepada kami ini, kurniakanlah kepada kami ini, min ladunka rahmatan, dari sisimu ya Allah akan rahmat dari sisimu. Kurniakanlah kepada kami ya Allah rahmat dari sisimu, yakni keampunan dan juga rezeki dari sisimu ya Allah ya Tuhan kami, supaya dengan itu kamu kasihanilah kami ya Allah, dan tutuplah kami daripada kaum kami yang zalim. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami ini ya Allah daripada kaum kami yang zalim. Tuan-tuan semua, doa ni kan dia bisa, dia boleh belaka nak doa. Kita doa ni tuan-tuan semua kan, dengan kuasa doa ni tuan-tuan semua kita boleh selamat dengan kuasa doa. Katakanlah kita nak tubik rumah. Ini contoh ya. Ada ulama saya jumpa, dia ajar kepada saya doa kunci rumah, kunci motor, kunci kereta, kunci pagar. Kita berdoa kepada Tuhan, kita baca ayat Al-Quran. Ayat Quran yang dia kata saya, dia kata baca molek. Baca molek. Dia kata baca gawa. Dah kunci kereta, kunci motor, kunci rumah, kunci jabat, kita pun baca qauluhu ta'ala wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dia suruh kita baca wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Sambil-sambil kita kunci rumah, kita pun baca lah surah ni. Dia kata baca ayat ni, doa kita kepada Tuhan supaya orang lain tidak berkuasa untuk buat sesuatu ke atas benda ni. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Orang lain tak berkuasa. Jadi bila kita kunci rumah, kunci gapo, kita baca ayat ni, dia kata insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita dah. Baca ayatnya wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Surah Al-Fathi ayat 21, muka surat 513. Kita baca ayat tu sambil-sambil kunci rumah, kunci gapo tu, tu pun bacalah ayat. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Jadi kita ni tuan-tuan semua, kita lepas kita usaha ikhtiar, apa kita buat? Kita doa. Ashabul Kahfi berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, dan kurniakanlah kepada kami ya Allah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan kehidupan agama kami. Ya Allah, jadikanlah kesudahan kehidupan kami ini ya Allah kesudahan yang memudahkan kami untuk kemaslahatan kami. Jadikanlah kesudahan kami ini ya Allah rasyada, yakni rasyidin, mendapat petunjuk, bukannya di kalangan orang-orang yang sesat, orang yang tak betul. Jadikanlah Tuhan ya Allah ya Tuhan kami segala kesudahan kehidupan kami ini ya Allah rasyadan, kehidupan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah doa Ashabul Kahfi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini selamat ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Di antara pentadbiran dan pengurusan Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Ashabul Kahfi ini, apa tu hewat ada mereka? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kemudian kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun
yang banyak bilangannya. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup dalam gua ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala kata, kami tidurkan ashabul kahfi ini, alqaina an-nauma, kami campakkan, kami berikan mereka ni tidur semati. Ketika dia masuk dalam gua ni tuan-tuan, untuk merasakan keamanan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka dalam gua ini. Dia tak dengar apa-apa suara, la yasma'una ayya sautin, tak dengar apa-apa suara. Wanamu, dan dia tidur untuk tempoh tahun tidur yang begitu lama. Lamalah Tuhan tidurkan mereka ini dalam gua ini. Cara Tuhan nak tenangkan hati ni tuan-tuan semua, antaranya Tuhan beri tidur. Serupa satu peristiwa berlaku dalam perang Uhud. Waktu sahabat lagi perang Uhud, waktu tenangnya hati sahabat nak perang Uhud ni tuan-tuan, waktu Nabi kita bagi taujihat, bagi penerangan, bagi rangsangan ni tuan-tuan semua, ada di kalangan sahabat kata, waktu tu dagu aku ni rapat ke dada aku. Artinya aku jenera tidur. Musuh duduk depan dengan pedang. Kalau perang tentu mati. Waktu tenangnya hati mereka ni, dia jenera tidur. Tu cara Allah Ta'ala nak bagi kita ni kayak mudah ya. Dia tidur kita tak tahu gapo. Misalnya contoh, naik kapal terbang. Orang lain apa ni misalnya kena air pocket, apa terbang turun. Turun pas bawah. Ataupun udara tak molek, nak gegar dan sebagainya. Tapi orang lain keluh kesah takut. Kita tu hari jenera tidur. Tu hari kita ni jenera tidur. Duduk negara orang lain tanya, dia mau tak khabar apa kau ni khabar terbang gini-gini. Khabar tak seragam apa. Pasal apa? Sebab dia tidur. Jadi Allah Ta'ala wis ini tuan-tuan semua ketenangan pada mereka ini. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adadan. Kami letakkan di telinga mereka pada mereka ini tuan-tuan semua tidur. Berapa lama tidur? Sinina adadan, untuk tempoh yang begitu banyak. Kemudian lepas dia tidur, summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dari tidurnya. Lepas dia tidur ni tuan-tuan semua, dari tidur mereka, ayqadhnahum, kami bangkitkan mereka dari tidur mereka untuk kami zahirkan, kata Allah, kepada sekalian manusia. Kami zahirkan pada sekalian manusia, kepada puak-puak dia ni sendiri, berapa lama dia tidur. Kalau dia tidur lama, dia boleh bangun. Dia akan merasai betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan yakin bahawa ini kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk bangkitkan aku semula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa menidurkan aku dan membangkitkan aku semula, demikianlah juga Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa untuk membangkitkan kita selepas kita mati. Lah ni tuan-tuan semua kita ada. Lepas ni kita mati. Lepas kita mati kita boleh hidup balik. Pelik apa Tuhan ni? Orang tidur beratus tahun dia boleh bangun dengan tubuh badan mereka sikit rambut pun tidak hancur, Tuhan boleh bangun. Demikianlah kita. Karena itulah dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Hei puak-puak kafir, kenapa boleh kafir dengan aku? Wa kuntum amwatan, memula ni tak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, aku hidupmu alam dunia, summa yumitukum, kemudian aku matimu, summa yuhyikum, aku hidupmu balik, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadaku kami akan balik semula. Jadi tuan-tuan semua, mengadakan, menghidupkan, mematikan, semua ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'athnahum, yakni kami bangkitkan mereka, kami sedarkan mereka daripada tidur mereka, lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada,
untuk kami uji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang tepat akan kiraannya. Tuhan bila bangun tidur, di kalangan mereka ni kata, oh, hang tidur lama ni. Hang ni pun tidur lama ni. Hang ni kata lama ni. Jadi berlakulah sedikit perbahasa. Berapa hari tidur? Hang ni jawab tidur 2 hari. Hang ni jawab tidur separuh hari. Begitulah kisah kita akan dapati nanti insya-Allah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad cita-cita mereka yang sebenarnya, yakni khabar yang berpusing di kalangan orang-orang Arab tentang cerita Ashabul Kahfi tidak betul. Cerita betulnya hak mana? Cerita aku sebut pada kamu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Cerita aku ayat kamu ni wahai Muhammad, inilah cerita yang betul. Apa cerita dia? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bahawa mereka ini, Ashabul Kahfi ini, fityatun, golongan pemuda-pemuda. Allah Subhanahu wa taala pilih di sini golongan pemuda, pemuda yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang muda tuan-tuan semua. Jadi cerita Ashabul Kahfi ini cerita orang muda. Syabun, apa sifat orang muda ni tuan-tuan semua? Amanu bi rabbihim. Jadi Ashabul Kahfi ni siapa dia? Pertamanya orang muda. Syabun amanu bi rabbihim. Mereka beriman dengan Tuhan mereka, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muda ni tuan-tuan, dalam suasana orang lain kafir belaka, orang lain jahat belaka, ada segolongan manusia muda ni boleh bertakwa kepada Allah, berakidah kepada Allah, akidah yang betul. Mereka ni tuan-tuan sudah pasti orang yang hebat. Kalau ikan duduk di lautan tidak masih dengan air laut, itu hebatnya ikan. Kita pun sama. Orang lain jahat belaka, kita boleh jadi baik, itu hebatnya kita. Orang lain tidur belaka malam, kita boleh bangun tahajud. Dalam suasana orang lain tidur belaka, kita boleh bangun bayar tahajud. Itu hebatnya kita. Orang lain kedekut belaka, kita pemurah. Itu hebatnya kita. Orang lain duduk mengaru kecek kosil belaka, kita boleh berzikir, boleh baca Quran. Itu hebatnya kita. Jadi tuan-tuan semua, di sini hebatnya di kalangan manusia ni siapa dia? Orang muda. Orang muda, apa sifat dia? Amanu bi rabbihim, yang beriman dengan Tuhan mereka. Itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim. Ayat ini sebut pada kita semua bahawa orang muda ni menerima kebenaran. Orang muda ni tuan-tuan, dia lebih mudah untuk terima kebenaran. Lebih mudah untuk menyuluh manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang-orang tua. Cuba tengok di awal sejarah Islam. Yang beriman di kalangan sahabat Nabi mula-mula ni ramai di kalangan orang muda. Orang tua-tua ni tuan-tuan dia payah sikit. Orang tua ni dia payah sikit. Dia tak tahu sekara, tak sedengar riwayat pula. Yang kedua, dia ada ego dia pula. Orang tua ni ada ego dia, aku lebih reti daripadamu. Hatta ulama kata, akhrajat Tabarani wa Ibnul Munzir an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum qala ma ba'athallahu nabiyyan illa wa huwa syabun. Allah Ta'ala tidak utuskan nabi-nabi kecuali di waktu mereka ini muda. Dalam surah Al-Anbiya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda, nama dia Ibrahim, yang menghancurkan Tuhan kita ni wahai Namrud, adalah orang muda. Orang muda. Idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya yang menemaninya, Yusha' bin Nun. Jadi tuan-tuan semua orang muda. Ni sini kisah orang muda.
Siapa dia orang muda ni tuan-tuan semua? Orang muda ni orang umur 40 halah bawah. Tu muda. Macam Amor ni muda lagi lah banding dengan 90. Jadi kalau kita orang muda, kita ni orang muda, itulah insan yang hebat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan, dan kami tambahkan pada mereka taufik untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah di sini ialah mereka boleh berterusan dengan akidah, mereka boleh menerima perintah Allah dan mereka utamakan amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Ini petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ulama-ulama kita bila membaca Quran, dia tengok ayat wazidnahum huda, dan kami tambahkan pada mereka ini hidayah Allah. Ini menunjukkan bahawa ziyadatul iman wa tafadulihi bainan nas. Iman kita ni berbeza-beza. Ada saatnya iman kita ni, orang ni iman dia lagu ni, orang ni iman dia setara ni. Iman ni juga tuan-tuan semua sifat dia boleh naik, boleh turun. Semalam kita tak maya tahajud. Malam mari maya tahajud. Mari kita sedekah, hari ni kita tidak sedekah. Contohnya, hari ni rajin buat taat, esok banyak buat maksiat. Jadi iman kita ni tuan-tuan, dia boleh yazidu wa yanqus. Dia boleh naik, dia boleh turun. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tiga ayat disebut semua bahawa iman kita ni berbeza, dia boleh nambah. Kadang-kadang dia kuat naik, pada dia turun pula. Demikianlah tuan-tuan semua dengan keadaan iman mereka kepada Tuhan. Iman kita pun serupa dah. Yazidu wa yanqus. Akidah kita ahli al-sunnah wal jamaah mengajar kita bahawa iman kita ni tuan-tuan yazidu wa yanqus. Dia naik, dia turun. Itu iman kita. Tu teko iman kita naik molek ke. Boleh puasa ni iman kita naik molek. Baca Quran jedera di Quran. Sedekah pula habis harta. Tumbik boleh puasa Quran, tak baca sedekah pun tak ada. Yang kus dia boleh turun. Jadi kita nak iman kita ni biar naik semua, ataupun kita nak biar istiqamah sepanjang masa, boleh duduk situ istiqamah. Kita harap kalau boleh gak naik. Tapi memang sifat dia ada. Dia akan naik, dia akan turun. Begitulah iman kita pada Tuhan. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan pada mereka ini petunjuk daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi kepada kita semua zaman mereka. Bilakah berlakunya peristiwa ini? Ada ulama menyebut bahawa peristiwa ini berlaku di zaman Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah kata bahawa zaman mereka ni sebelum zaman orang-orang Kristian qablan Nasraniyah. Dalilnya bahawa ulama-ulama Yahudi yang menghafaz kitab-kitab Taurat mereka boleh menceritakan akan peristiwa ini. Apapun kawan-kawan yang dikasihi sekalian, bilakah masa, di manakah tempat, bukannya satu isu yang besar. Isunya ialah tentang pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Ashabul Kahfi ini. Maka ada orang duk bahas di manakah gua Kahfi. Hak ni kata di Syria, hak ni kata di Jordan. Benar tak mustahak belaka? Syria ke Jordan tak mustahak. Yang mustahaknya ialah pelajaran, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Ashabul Kahfi yang berlaku itu. Itulah perkara yang paling mustahak. Kalaulah benda tempat ni mustahak, maka Tuhan sebut berlaku di tempat mana-mana, berlaku di masa mana. Masa tak mustahak, tempat pun tidak mustahak. Yang mustahaknya ialah pelajaran dia, apa yang kita boleh ambil sebagai pendidikan daripada Al-Quran untuk kita membina jiwa kita Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sambung lagi pada ayat yang ke-14. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu. Ini ayat ni sebut pada kita semua, tuan-tuan semua. Pemuda-pemuda ini mereka terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bila-bila. Insya-Allah kita akan sambung tafsir ini pada pada masa-masa akan datanglah, insya-Allah tabaraka wa taala. Mungkin
Tu tengok pada FB saya ya. Kalau esok ada kuliah hamba akan tulis. Sebab ada masyaqqah sikit. Kalau esok ada, hamba tulis esok ada. Ataupun kalau esok tiada, hamba tulis esok tiada. Tengoklah pengumuman di FB saya biiznillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana wa adkhilna al-jannata bighairi hisabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.